Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi tengah hari 5 Jun 2021 bersama saya, BVM Mirzaika. Tumpuan berita, seramai 25,601 warga emas telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, manakala 75,869 lagi telah menerima dos pertama vaksin setakat 2 Jun 2021. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu, statistik tersebut adalah berdasarkan maklumat yang diterima daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Semasa melakukan lawatan pemantauan proses pemberian vaksinasi warga emas di Rumah Sri Kenangan RSK bahagian Kuching pada Jumaat, beliau berkata daripada jumlah tersebut seramai 1,143 orang ahli Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE dan Pusat Perkhidmatan Warga Emas PPWE telah menerima vaksin. Datuk Seri Fatimah menambah program telah bermula pada jam 8 pagi di mana seramai 10 pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM hadir menjalankan tugas vaksinasi. Beliau turut memaklumkan seramai 58 daripada 59 orang penghuni RSK bahagian Kuching adalah layak menerima vaksin manakala seorang lagi penghuni masih belum layak atas faktor kesihatan. Tambahnya, program yang sama juga akan dijalankan di RSK Sibu pada 9 Jun depan melibatkan 27 orang penghuni. Laporan seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing turun padang bagi menyalurkan sumbangan kepada petugas barisan hadapan pada Jumaat. Inisiatif itu sebagai sokongan beliau kepada petugas barisan hadapan yang bekerja keras membendung penularan wabak COVID-19 di daerah Meradong. Antara penerima ialah Balai Bomba dan Penyelamat Bintango, Klinik Kesihatan Bintango, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong dan Pejabat Rela Daerah Meradong. Dalam pada itu, Datuk Ding menyifatkan petugas barisan hadapan sebagai wira negara dan pengumaran mereka perlu dihargai terutamanya dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada masa ini. Selanjutnya, sebanyak 100 keluarga daripada 7 buah kampung di kawasan Batu Kitang menerima bantuan makanan ihsan dan pelitup muka daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loki Chiang pada Khamis. Bantuan tersebut bagi meringankan beban keluarga yang telah diarahkan menjalani kuarantin selama 14 hari. Sumbangan bantuan itu disampaikan oleh Pengerusi Persatuan Pergerakan Kemajuan Kota Padawan, Albert Lee Joo Hee, kepada ketua-ketua kampung untuk diagihkan kepada penduduk di Kampung Haji Baki 20, Kampung Paya Mebi 25, Kampung Sebuak 5, Kampung Kitang Lama 5, Kampung Bukit Panco 5, Kampung Landih 20 dan Kampung Lidah Tanah 20. Sementara itu, penduduk kampung merakamkan penghargaan kepada wakil rakyat mereka di atas keprihatinan beliau dalam membantu mengurangkan beban ketika menghadapi wabak COVID-19. Beralih ke laporan harian COVID-19, Sarawak mencatatkan 706 kes positif baharu pada Jumaat melibatkan 30 daerah menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 49,920 kes. Sejumlah 395 atau 55.95% daripada kes tersebut dikesan di daerah Kuching, Sibu dan Miri. Menurut kenyataan media jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Turut dilaporkan 5 kes kematian baharu akibat jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 316 orang. Selain itu, daerah Pusat dan Saratok telah kembali ke status jingga daripada merah. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak mengisytiharkan satu kluster baharu iaitu kluster Jalan Muara Kuching. Selain itu, 2 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Sungai Banus, Selangau dan kluster blok di Jalan Pending, Kuching. JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 3 kawasan iaitu Selain itu, JPBN Sarawak melanjutkan PKPD bagi kawasan yang berikut. Manakala penamatan PKPD bagi kawasan seperti yang tertera.
Berikut pula di Miri. Seramai 7 anggota pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Miri telah berlepas ke Long Lamai bagi melakukan siasatan dan melaksanakan ujian saringan COVID-19 bagi penduduk Long Lamai. Pengambilan ujian calitan ini dilakukan susulan satu kes positif telah dikesan melalui pengesanan kes secara aktif ACD oleh KKM Miri membabitkan seorang wanita yang pulang ke Miri selepas menghadiri upacara pengkemumian ibunya di Long Lamai pada 2 minggu lepas. Kontak rapat daripada kalangan keluarga yang telah dikenal pasti telah diambil ujian calitan COVID-19 dan ditempatkan di pusat kuarantin di Miri sementara menunggu keputusan ujian dikeluarkan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dalam satu kenyataan pada Khamis berkata, mereka dibawa menerusi penerbangan Mercy Flight dengan pesawat AW139-9M BOD milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM. Penerbangan sorti pertama yang berlepas pada jam 9.17 pagi untuk menghantar pasukan KKM beserta set kit PCR test telah selamat tiba di Long Lamai pada 10.27 pagi. Manakala di Serian, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bunga Siantan A Serian dengan kerjasama rela dan skim rondaan sukarela SRS kawasan Rukun Tetangga KRT telah mengambil inisiatif mengawal laluan keluar masuk di kampung tersebut bermula 4 Jun lepas. Inisiatif tersebut bertujuan mengawal pergerakan penduduk dan kemasukan orang luar sebagai usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, Ketua Kampung Bunga Siantan, Muhammad Openg Mahamat memberitahu adalah menjadi tanggungjawab setiap individu berganding bahu di samping membantu kerajaan memutuskan rantaian pandemik tersebut. Kita membuat pemeriksaan untuk pengawalan keluar masuk orang awam ke Kampung Bunga Siantan. Jadi ya tujuan pertamanya dalam padahal kita untuk membantu provinsi kerajaan untuk mengawal penularan wabak COVID-19 itu merebak. Selain itu, beliau menasihatkan penduduk agar kekal berada di rumah dan keluar apabila perlu sahaja. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Vivi Amin Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.